Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'du. Baik, bertemu kembali kita di dalam tajuk yang seterusnya di dalam subjek SYI 10503 iaitu berkenaan dengan usulul masaili, asal-asal masalah. Baik, telah kita bincang dalam perbahasan dalam tajuk Al-Furud Al-Muqaddarah, dalam tajuk pewarisan, jenis-jenis pewarisan, dan kita telah melihat pewarisan secara fardu yang terdiri daripada 6 fardu, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/3, 2/3, semuanya berjumlah 6, dan daripada pembawah. Jadi kita nak cari asal masalah lah. Kita dah mula nak masuk kepada pengenalan kaedah-kaedah untuk kita mencari asal masalah. Jadi inilah tajuk sebagai tajuk mukaddimah sebelum kita buat kira-kiraan. Sebelum kita melihat kira-kira, ini konsep yang kita akan pakai di dalam perbahasan berkenaan dengan jadual pengiraan. Baik, asal-asal masalah. Apa maksud asal masalah di sini? Asal masalah al-usulu jam'u aslin. Asal itu adalah jamak kepada, usul itu adalah jamak kepada kata dasarnya aslin, al-aslu. Wal aslu lughatan, asal itu pada bahasa dengan maksud ma yubna, apa yang terbina alaihi ghairuhu, atasnya benda yang lain. Apa yang terbina atasnya benda lain. Itu panggil asal, usul. Kalau kita asal usul. Usul kalau macam pokok, asal ataupun usulnya ialah al-jazaru, akar itu adalah merupakan usulnya. Wastilahan, dan dari sudut istilah pula, aqallu, asal masalah ini merupakan aqallu adadin yakhruju minhu fardul mas'alati au furuduha bila kasrin. Dan dari sudut istilah ini ialah sekurang-kurang adat. Adat ni bilangan, nombor. Nombor yang paling kurang, aqallu, yang paling kurang yang boleh keluar daripadanya fardu, saham. Yang boleh keluar daripadanya fardu ataupun saham ataupun nilai masalah ataupun fardu-fardu ataupun itu satu saham ataupun banyak-banyak saham yang terlibat padanya, au furuduha bila kasrin, tanpa ada pecahan ataupun perpuluhan. Maksudnya satu nombor yang kita pilih yang jadikan sebagai asas untuk membahagi nilai-nilai fardu bagi waris. Contohnya 1/2 dengan 1/6. Kita nak ambil nombor berapa yang boleh bahagi kepada dua-dua pembawah tersebut. 1/2 dengan 1/3. 2 dengan 3 pembawah. Kita nak cari aqallu adadin, bilangan yang paling kurang yang boleh bahagi kepada nombor 2 dan juga nombor 3 tanpa ada pecahan. Maksud tanpa ada pecahan ni nombor bulat lah, melibatkan nombor bulat, tidak melibatkan perpuluhan. Contohnya kalau kita ambil antara pembawah 1/2 dengan 1/3. Kalau kita pilih nombor 5, 5 bahagi 3 memang tak boleh melibatkan perpuluhan. 5 bahagi 2 juga tidak boleh. Kalau kita ambil 4, 4 bolehlah bagi 2. Ada nombor bulat. Tapi 4 nak bagi dengan 3 tak melibatkan perpuluhan. Jadi di sini antara dua pembawah ni, 5 dengan 4 ni bukan dipanggil asal masalah. Jadi kita nak cari asal masalah, iaitulah satu nombor yang boleh bahagi kepada dua-dua nombor ni, pembawah 3 dengan 2. Wa usulul masaili, asal-asal masalah merupakan makhariju furudiha, adalah pembawah. Makharij ini adalah pembawah. Pembawah kepada fardu-fardunya. Pembawah pada fardu. Jadi sebagaimana yang kita sebut pada perbahasan yang lalu, di sini kita turunkan semula
nilai penyatakan semula fardu yang muqaddarah, furud al-muqaddarah fi kitabillah. Baik, kita ambil yang nilai 1 dulu. 1/2, 1/4, ada 1/6, ada 1/8. Kemudian nilai 2 pula, 2/3. 1/3, 1/3 ada lagi sini. Ada lagi 1/3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Untuk mencari asal masalah ini, kita melihat kepada masalah ahli fardu dan berapa fardu yang terlibat. Andai kata yang terlibat dalam satu kes kematian meninggalkan seorang suami dan juga seorang saudara perempuan kandung seibu sebapa. Jadi asal masalah suami bila semati tidak meninggalkan anak, suami akan dapat 1/2. 1/2. Kemudian ukhtun syakikah tadi akan dapat juga 1/2 seorang. Jadi kita menilai antara kalau ada 2 fardu, 2 pembawah ni kita melihat belaka. 2 dengan 2. Dan antara 2 dengan 2, berapakah asal masalah? Kalau itu kalau 2. Kalau 1 lagi mudah. Contohnya si mati meninggalkan suami dan juga anak lelaki. Suami dan anak lelaki, suami bila si mati meninggalkan anak, suami akan dapat 1/4. Jadi di sini kita buat contoh yang mudahlah. Suami akan dapat 1/4. Kemudian anak akan dapat asabah. Antara kita kena menilai nak cari asal masalah antara 2 ni, kita kena melihat untuk mewujudkan asal masalah pembawah kepada fardu. Fardu suami pembawahnya 4. Jadi pembawah 4 ni lah akan jadi asal masalahnya arba'ah, 4. Kalaulah si mati, contoh dalam contoh lain, si mati meninggalkan suami dan juga seorang bapa. Suami akan dapat 1/2. Bapa akan dapat asabah. Di antara 2 ni, 2 waris ni, fardu suami akan dapat 1/2. Ayah akan dapat, bapa akan dapat asabah. Kita lihat antara 2 ni fardu pembawah suami ialah 2. Jadi 2 ni lah akan jadi asal masalah untuk kita selesaikan pembahagian harta pusaka. Dan jika kita nilaikan antara semua masalah, semua pembawah dalam fardu yang 6 ini, akan dapatlah hasilnya 7 asal masalah. Sama ada 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan juga 24. Asal masalah dalam faraid tidak lari daripada 7 asal masalah ini. Kerana kok mana pun kalau kita gabungkan antara dalam satu kes yang melibatkan 2 fardu. Contohnya dalam fardu si mati meninggalkan waris yang mendapat 1/2 dengan 1/4. 1/2 dengan 1/4. Berapa asal masalah yang boleh kita, maksudnya satu nombor yang boleh bahagi kepada nombor 4 dan juga boleh bahagi pada nombor 2 tanpa melibatkan kasrin, biduni kasrin, tanpa menyebabkan puluhan. Jadi untuk mencari asal masalah ini, yang mana boleh, macam mana boleh wujud 7 asal masalah ini. Jadi di sinilah konsep yang kita akan gunakan, kaedah yang kita akan gunakan dalam menentukan asal masalah ini, kita akan bincangkan nanti. Jadi contoh, baik, contoh untuk asal masalah 2. Misalu aslis naini, contoh untuk asal masalah 2. Ni dalam bentuk jadual, maksudnya dalam bentuk yang sudah lengkap. Kalau asalnya mesti perlu melalui siasatan, dan siasatan dalam kematian dah dibuat. Bila dibuat, yang timbul warisnya yang layak mendapat pusaka ialah zaujun dengan akhun li abin. Maksudnya si mati meninggalkan seorang suami dan juga meninggalkan seorang saudara sebapa. Seorang suami dan juga abang sebapa. Jadi suami di sini akan dapat 1/2, akhun li abin akan dapat asabah. Jadi di sini ada 1 fardu, dan untuk menjadikan asal masalah, lihat pembawah kepada fardu. Bila lihat pembawah ialah 2, jadi 2 inilah yang akan jadi asal kepada masalah.
pecahan harta pusaka perlu dipecahkan kepada dua bahagian sahaja. Iaitulah satu bahagian, 1/2, iaitulah satu bahagian untuk zaujun, kemudian satu bahagian lagi untuk akhun li abin. Ini dipanggil asal masalah 2. Isnaini. Aslu mas'ali, misal asli al-isnaini. Baik. Kemudian, macam mana pula jadi asal masalah 3? Kita lihat pembawah. Menilai antara pembawah dan dengan pembawah sama ada satu pembawah ataupun dua pembawah. Kalau satu pembawah mudah je. Pembawah tu nombor yang berada di bawah. Yang itulah yang akan jadi asal masalah. Contohnya si mati meninggalkan ukhtani syaqiqatani. Dua orang ukhtun syaqiqah. Kakak seibu sebapa akan dapat 2/3. Jadi pembawah ni adalah 3 akan naik. Jadi asal masalah 2/3 daripada 3, maksudnya 2 bahagian daripada 3. Dan untuk ammun bapa saudara akan mendapat asabah baki sebanyak 1. Kemudian misalu asli arba'atin, contoh asal masalah 4. Masalah 4, si mati meninggalkan zaujun dan juga furu' waris. Furu' waris di sini adalah lelaki. Macam mana boleh 1/4 ni? Nanti kita akan lihat ahwal ashabul furu' secara terperinci. Cuma kita belajar cara macam mana nak mengeluarkan asal masalah. Pembawah 4 inilah yang akan jadi asal masalah. Kemudian si mati untuk asal masalah yang 6, si mati meninggalkan ibu dan juga ibnun. Ibu akan dapat 1/6. Jadi dalilnya dalam Quran dia sebut. Dan anak akan mendapat asabah. Jadi 6 inilah akan naik menjadi asal masalah. 6 akan jadi asal masalah pembawah ni. Kemudian 1 daripada 6, 1/6 ialah 1 daripada 6 dan baki asabah tu 5 untuk ibnun, untuk anak lelaki. Baik, contoh untuk asal masalah 8. Asal masalah 8 contohnya si mati meninggalkan zaujah dan juga ibnun. Zaujah akan mendapat 1/8. Zaujah ni ada 2, 1/4 ataupun 1/8. Kemudian kalau si mati ada anak, zaujah akan dapat 1/8. Kalau si mati tidak ada anak, zaujah akan dapat 1/4. Jadi asal masalah fardu 1/8 ini pembawahnya 8, satu saja ada pembawah, maka pembawah inilah akan menjadi asal masalah. Untuk kita pecahkan kepada, boleh diagihkan kepada waris. Kemudian untuk asal masalah 12. Baik, asal masalah 12 ni, di sini ada 2 fardu. 2 fardu iaitulah si mati meninggalkan ibu, zaujun dan juga ibnun. Ibu akan dapat 1/6 dan zaujun akan dapat 1/4. Jadi di sini kita kena menilai antara pembawah 6 dan juga 4. Bagaimana keluarnya 12 ni? Akan ada contoh-contoh pengiraan nanti. Kita akan lihat macam mana nak keluarkan 12 ni jadikan asal masalah daripada 1/6 dan juga 1/4. Nanti di bawah nanti kita akan lihat secara terperinci. Kemudian satu lagi yang ketujuh, asal masalah yang terakhir dalam faraid ini ialah 24. Contoh si mati meninggalkan zaujah, abun dan juga ibnun. Zaujah akan dapat 1/8, abun akan dapat 1/6 dan ibnun akan dapat asabah. Antara 8 dengan 6 akan keluar 24. Macam mana akan keluar? Nanti Ustaz akan bincang di bawah nanti. Jadi 1/8 daripada 24 bahagi, maksudnya 24 ni bahagi 8. Hasilnya 3. 1/6 daripada 24 bahagi dengan 6 jadi 4. 24 dibagi 6 jadi 4. Kemudian bakinya ialah 17 untuk ibnun. Jadi macam mana kaedah mencari asal masalah ni? Di sana kita perlu lihat pada satu tajuk yang berkait rapat dengan asal masalah dan juga pengiraan dalam faraid dipanggil an-nisabu. An-nisabul arba'u. Nisab ni nisbah, jamak kepada nisbah.
Maksudnya 4. Di sini 4 nisbah nombor. 4 nisbah ataupun dipanggil 4 hubungan nombor. 4 hubungan nombor. Okay. Ataupun dengan secara shortcut lah, tak bagi shortcut, GSTK. Gandaan, nak mencari gandaan sepunya terkecil. Dalam bahasa Arab dipanggil al-mudha'afu al-mushtaraku al-asgharu. Gandaan al-mushtarak yang dikongsi, gandaan sepunya, dikongsi itu sepunya lah. Al-asghar terkecil. Jadi kalau anak-anak pelajar semua dah belajar matematik berkenaan dengan mencari gandaan sepunya terkecil, jadi mudahlah penerangan ustaz pada kali ini. Baik, dalam kalau ilmu matematik yang pernah kita belajar dulu, pernah awak belajar dulu. Yang ustaz nak sentuh sini dua-dua. An-nisabul arba' yang pertamanya 4 hubungan nombor. Jadi 4 hubungan yang nombor yang dimaksudkan di sini ialah at-tamasul. Ikut turutan ini. Kalau nak mencari asal masalah ataupun GSTK, kena ikut turutan tertib ini. Jadi ada tamasul, yang pertama tamasul. Tamasul daripada kalimah masalah. Masalah ni serupa, mislu. Mislu. Ataupun tamasul. Tamasul ni daripada tamasalah, ya tamasalu, tamasulan. Iaitulah serupa. Serupa ni apa maksud serupa? Pembawah ataupun dua hubungan nombor adalah serupa. 2, 2, 3 dengan 3, 6 dengan 6. Contohnya kalau dua-dua ni semati meninggalkan zaujun, meninggalkan ukhtun syakikah. Ada dua nombor, 1/2 dengan 1/2. Jadi untuk mencari masalah GSTK berkenaan daripada dua nombor serupa ni, mudah je. Nombor 2 tu lah yang akan jadi asal masalah. Akan jadi GSTK. Kalau 3 dengan 3, mudah je. 3 dah akan jadi GSTK-nya. Maksudnya, kalaulah dalam kematian melibatkan zaujun dengan ukhtun syakikah, zaujun 1/2, ukhtun syakikah 1/2, pembawah 2 dengan 2 adalah tamasul. Jadi 2 inilah yang akan jadi asal masalah dibahagi untuk zaujun 1, ukhtun syakikah 1. Beres, selesai dalam pembahagian melibatkan nombor yang tamasul, pembawah yang tamasul. Itu tamasul. Maksudnya kalau 8, 8 dengan 8, 4 dengan 4. Tapi dalam kes 8 dengan 8 ni tidak adalah berlaku dalam faraid melibatkan pembawah 1/8, 1/8, 2 sekaligus. Baik, kemudian itu yang pertama. Yang kedua pula ialah tadakhul. Apa maksud tadakhul? Tadakhul ni ialah nombor kecil boleh masuk dalam nombor besar. Nombor kecil ni boleh masuk dalam nombor 4. 2 boleh masuk dalam nombor 4. Nombor 2 boleh masuk dalam nombor 6. Tadakhul. Maknanya boleh masuk nombor kecil, boleh masuk dalam nombor besar. Ataupun bila kita gandakan nombor kecil ini, dia bertemu dengan nombor besar. Contohnya 2, 4, 6, 8. Mana lagi? 2, 4, 6, 8 di sini boleh. Kemudian kalau 3 pula, 3, 6, 9, 12 boleh masuk. Nombor kecil boleh masuk dan nombor besar. Kalaulah kita ada di sini dua contoh nombor yang mana setiap nombor kecil itu boleh masuk dalam nombor besar, jadi mudahlah untuk kita kelaskan dia termasuk dalam jenis tadakhul. Dan berapakah GSTK? Nombor besar itulah yang akan menjadi GSTK-nya. 2 dengan 4, 4. 2 dengan 6, 6 dah akan menjadi asal masalah. Kalau 2 dengan 8 jadi 8 inilah yang akan jadi masalah, asal masalah. Contoh nombor himpunan nombor yang boleh jadi satu saja GSTK nombor terbesar. Katakanlah nombor 3, nombor 6, 3, 6, 9, 3, 6, 12. Saling masuk antara satu sama lain. 3 boleh masuk dalam 6, 6 juga boleh masuk dalam 12. Ini juga dipanggil tadakhul. Jadi bila tadakhul nombor besar inilah yang akan jadi pembawah ataupun akan jadi asal masalah ataupun jadi GSTK.
12 boleh bagi 6, 12 boleh bagi 3 tanpa melibatkan perpuluhan. Itu yang dikenaki dengan maksud tadakhul. Nombor kecil kalau kita ganda boleh masuk dalam nombor besar. Jadi kita pakai nombor besar tu sebagai asal masalah dan nombor 2 tu kita kira abaikan. Maksudnya kita dah ambil nombor 4 ni, 4 boleh dibagi 2. Kita ambil nombor 6, 6 juga boleh dibagi dengan 2. Ambil nombor 3 dengan 6, 6 kita akan jadi sebagai asal masalah boleh dibagi dengan 3. Dan begitulah seterusnya. Baik, seterusnya hubungan yang ketiga tawafuk. Baik, apa maksud tawafuk? Tawafuk ni kalau kita asal tengok daripada kalimah wafaqa. Wifqa ni setuju, muafakat. Kalau kita dengar muafakat nasional ke apa ke, daripada kalimah wafaqa yuwafiqu muwafaqatan. Maknanya setuju, macam setuju. Yang mana dua nombor tu, maksudnya dua nombor tu bukan tamasul, tak serupa. Contohnya 4 dengan 6 bukan serupa, tak serupa dua orang ni. Dua nombor ni. Kemudian nombor 4 kalau kita ganda dia tak masuk dalam nombor 6. 4 8 contohnya. 6 dengan 8 juga tak masuk. 6 kalau kita ganda jadi 12. Jadi tak masuk. Ataupun nombor lain lagi, contoh nombor lain selain daripada pembawah fardu ni lah. 6 dengan 9. 6 kalau kita ganda tak boleh masuk dalam 9. Tetapi, ini tawafuk ni. Dua nombor ataupun 3 nombor ni berkongsi, bersetuju. Dipanggil berkongsi ke bersetuju pada satu sifir. Bersetuju, berkongsi pada satu sifir. Contohnya 4 dengan 6 berkongsi sifir 2 sini. Berkongsi sifir 2. 6 dengan 8 juga berkongsi dengan sifir 2. 6 dengan 9 berkongsi pada sifir 2 bukan, 3 berkongsi pada sifir 3. Baik, di dalam ilmu faraid, di dalam istilah-istilah yang akan digunakan, kalaulah satu-satu ataupun dua nombor itu berkongsi pada sifir 2, dipanggil tawafuk bin nisfi. Kongsi pada separuh. Maksudnya dengan nombor 2. Macam mana kita nak tahu separuh dia? Kita tambah sini, kaedah dia 1/2. Kongsi ni. Maksudnya berkongsi separuh. Sini pun sama juga 1/2. At-tawafuk bin nisfi. Kalau dah berkongsi pada sifir 3, jadi 1/3. Panggil at-tawafuk bithulus. Bithulusi. Kalau berkongsi sifir itu sifir 4, maka at-tawafuk birrubu'. 1/4. Itu kaedah di dalam mengenal istilah tawafuk, dia kongsi sifir berapa. Baik, andai kata satu nombor dia ada beberapa sifir yang dikongsi. Satu nombor ada beberapa sifir yang dikongsi. Macam mana nombor berapa ni? Contoh mudahlah kita ambil nombor 8, terlebas bahasa Melayu pula ni. 8 dengan 20. 8 dengan 20 dikongsi sifir berapa? Kita boleh nyatakan di sini. Dia berkongsi pada sifir 2, berkongsi pada sifir 4. Kalau macam ni, kita nak ambil pakai nombor berapa untuk kongsi-kongsi ni? Perlu diambil, dilihat sifir yang paling besar. Sini paling besar ialah 4. Nombor 2 ni kita tak pakai lah. Jadi macam mana nak cari asal masalah, nak cari GSTK? Jadi kaedahnya ialah salah satu nombor antara 4 ataupun 6 dibahagi dengan 2. Contoh, 6 bahagi 2 sama dengan 3. Hasilnya didarab dengan satu nombor lagi, 4. 3 darab dengan 4 sama dengan 12. Jadi, GSTK antara 4 dengan 6 ialah 12. Sama juga kalau kita pusing. 4 dibahagi dengan 2, sifir 2 sama dengan 2. 2 didarab dengan 6. Juga akan jadi 12. Itu untuk tawafuk.
Antara 4 dengan 6. Kemudian antara 6 dengan 8. 6 dengan 8 tadi kita kata dikongsi pada sifir 2. Jadi keadaannya 8 bahagi dengan 2. Dengan nombor, dengan sifir yang dibagi, bagi dengan 2. Yang dikongsi bahagi dengan 2. Hasilnya 4 sama dengan 4. 4 didarab dengan satu nombor lagi, iaitu 6. 4 darab 6, 24. Jadi JSTK ataupun asal masalah antara pembawah 6 dengan 8 ialah 24. Tadi ada satu contoh tadi. Contoh macam mana 24. Asal masalah 24. Jadi dia daripada 8 dengan 6 sebab apa jadi 24. Jadi 8 kita bahagi dengan 2 dikongsi dengan sifir 2 tadi. 8 bahagi 2 sama dengan 4. 4 didarab dengan 6. 4 darab dengan 6. Jadilah 24. Itu rahsianya. Kaedah bagaimana nak mencari asal masalah berdasarkan kepada hubungan nombor. Ni yang ketiga, tawafuk. Kemudian 6 dengan 9. 6 dengan 9 kongsi sifir 3. Baik, caranya 9 bahagi dengan 3 sama dengan 3. 3 didarab dengan 6, 18. Darab dengan 6 sama dengan 18. Jadi 18 inilah JSTK yang boleh dibagi dengan 6 tanpa perpuluhan, tanpa ada perpuluhan. Dan 18 juga boleh dibahagi dengan 9 tanpa ada perpuluhan. Jadi untuk latihan kita boleh buatlah berapa nombor pun, hubungan nombor tawafuk ini. Kita lihat berapakah sifir yang terbesar, nombor terbesar yang dikongsi, dan nombor itulah yang akan kita bahagi. Baik, 20 dengan 8. Berapa nombor yang boleh bahagi dengan nombor 20 dan dengan nombor 8 yang terkecil. Baik, caranya 20 bahagi dengan 4 sama dengan 5. Hasilnya didarab dengan satu nombor lagi iaitu 8 sama dengan 40. Jadi 40 inilah yang terkecil. Nombor yang terkecil boleh dibahagi kepada 20, boleh dibahagi kepada 8. Itu untuk tawafuk. Cara mencari asal masalah ataupun al-mudha'af, al-mushtarak, al-asghar, JSTK antara dua nombor. Baik, yang terakhir sekali. Yang terakhir ialah tabayun. Tabayun ni, cuba tengok nombor tabayun. Jadi nombor tabayun ni dia bukan tamasul, bukan tadakhul. Nombor kecil tak boleh masuk dalam nombor besar. Kalau digandakan tak berjumpa. Kemudian kedua-dua nombor ini tidak ada sifir yang dikongsi, nombor bulat yang dikongsi. 2 dengan 3, nombor yang berturutan ataupun yang walaupun tak berturutan sekalipun tapi tidak boleh berkongsi, tidak ada kongsi nombor. 3 dengan 4 ataupun 3 dengan 8. Boleh lagi antara contohnya 9, 6 dengan 11. 5 dengan 6 ke? 5, 6, 5 dengan 7, 6 dengan 7, 7 dengan 9. 7 dengan 9 tak dikongsi sifir. Jadi bila berlakunya situasi nombor macam ni tidak sama, tidak masuk, nombor kecil tak masuk dalam nombor besar, kemudian tidak ada dikongsi sifir, cara untuk mencari JSTK ialah dengan mendarab kedua-dua nombor. Darab terus dua nombor ni. 2 dengan 3, 6. 4 darab dengan 3 darab 4, 12. Akan jadi JSTK-nya. 3 dengan 8, darab dengan 8 akan jadi 24. 5 dengan 6, 30. 7 dengan 5, 35. Inilah kaedah nak mencari asal masalah yang mudah. Ataupun dengan kaedah moden yang anda semua pernah belajar, antum semua pernah belajar, ialah menggunakan al-mudha'af, al-mushtarak, al-asghar. Kaedahnya ialah dengan mencari, menyenaraikan berapa nombor. Contohnya nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kita gunakan konsep JSTK. Okey, 2 bagi dengan berapa? 2 bagi dengan sifir 2. Turun 1. 3 bagi 2 tak boleh, turun 3. 4 bagi 2, 2. Kemudian sifir berapa lagi? 3. 3 bagi dengan 3, 1. 2 bagi dengan 3 tak boleh, turun 2. Kemudian sifir 2, baik 1, 1, 1. Jadi
Caranya 2 darab dengan 3. Nilaikan berapa? 2 darab dengan 3, 6. 6 darab dengan 2, 12. 12 inilah yang akan jadi GSTK ataupun asal masalah. Kalau kita gunakan konsep yang tadi, 2, 3 dan 4. 2 dan 4 ini adalah tadakhul. Jadi 2, 3, 4. 2 dan 4 tadakhul. Kita potong nombor 2 ni. Kita abaikan nombor 2 sebab dia dah masuk dalam nombor 4. Kemudian 3 dengan 4 adalah tabayun. Tabayun ni, bila tabayun, darab terus. 3 dan 4 sama dengan 12. Dan hasilnya adalah sama sahaja. Itu kaedahnya. Jadi untuk memahirkan kita mencari GSTK ni, bolehlah masing-masing buat, pilih nombor ke. Contohnya nombor, tak bagi kerja lah sikit untuk kali ni. Cari GSTK antara nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan menggunakan kedua-dua kaedah GSTK. Sebelum guna kaedah GSTK ni, gunakan kaedah An-Nisabul Arba'u dulu. Macam mana nak mencari GSTK antara nombor 1 hingga nombor 10 maksud tak? Nombor 9 saja. 1 hingga 9. Abaikan nombor 10. Cari GSTK, mula-mula guna kaedah An-Nisabul Arba'u. 4 nisbah nombor. Kemudian yang kedua, guna kaedah semak dengan menggunakan kaedah GSTK. Jadi, benda ni adalah benda yang akan kita pakai di dalam pengiraan faraid. Dan Ustaz harap awak semua mahir dengan menggunakan teknik mencari GSTK yang akan jadi asal masalah. Bukan itu saja, bahkan dalam penyelesaian, dalam nak bagi satu saham kepada beberapa orang, ataupun katakanlah satu wujud satu saham dalam faraid ini, katakanlah saham tu 3. 3 nak bagi kepada 8. Okey, 3 nak bagi kepada 8 individu. Macam mana? 3 dengan 8. Kita kena cari satu nombor yang boleh bahagi belaka. 3 dengan 8 ni tabayun jadi 24. Jadi kita kena jadikan saham tu sebanyak 24. Macam mana? Kena darab dengan 8. Jadi konsep inilah yang akan kita guna secara meluas di dalam pembahagian saham faraid nanti. Jadi sebab itulah tajuk ni Ustaz utarakan untuk kita semua memahirkan diri kita semua. Wallahualam, kita Ustaz rasa Ustaz berhenti sekadar ni, dan masing-masing boleh carilah jawapan berapakah GSTK ataupun asal masalah bagi nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi siapa yang buat tu dia dapatlah mana kemahiran untuk mencari asal masalah ni berdasarkan dua kaedah An-Nisabul Arba'u ataupun semak dengan menggunakan kaedah GSTK. Jadi cukup untuk sekadar ni pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.